Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek akhlak. Okey, sebelum ni kita belajar tajuk beradab dengan Mashaf Al-Quran. Okey, jadi hari ini Ustazah akan masuk kepada tajuk baru. Tajuk dia, okey, Ustazah akan share screen . Okay, Ustazah akan share dengan kamu screen ni. Okay, kamu boleh nampak? Okay, tajuk kita pada hari ini ialah adab memelihara harta benda awam. Adab memelihara harta benda awam. Okey, di akhir pembelajaran murid akan dapat menyebut pengertian harta benda awam, menyatakan adab-adab menggunakan harta benda awam, menyatakan fadilat menggunakan harta benda awam dengan beradab, dan juga dapat menyenaraikan akibat jika tidak memelihara harta benda awam. Okey, kita pergi kepada pengertian harta benda awam. Okey, pengertian harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Apa itu harta benda awam? Harta benda awam itu ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Maksud dia benda ataupun tempat ataupun alat yang disediakan oleh pihak yang berwajib kepada semua orang sebagai kemudahan untuk digunakan bersama-sama. Maksudnya benda ni ialah bukan barang persendirian, bukan harta persendirian. Ini ialah harta benda awam yang perlu dikongsi. Okey. Okey, seterusnya contoh harta benda awam. Okey, tengok gambar ni. Apa contoh harta benda awam yang paling kamu guna apabila kamu keluar ialah apa? Tandas awam. Okey, tandas awam ni kita masuk ada yang dikenakan bayaran, tapi ada juga yang free, yang percuma. Okey. Yang kedua, contoh lain ialah pondok menunggu bas. Pondok menunggu bas. Siapa yang guna pondok menunggu bas ni? Yang guna pondok menunggu bas ni ialah penumpang-penumpang bas lah yang menggunakan perkhidmatan bas. Contohnya murid sekolah yang pergi dan balik dengan menggunakan bas. Okey, ataupun orang dewasa yang pergi bekerja dengan menaiki bas setiap hari. Okey, jadi mereka akan menggunakan pondok menunggu bas. Okey, selain itu contoh lain ialah ni. Ni yang paling kamu suka kan? Taman permainan. Taman permainan ni digunakan oleh siapa? Digunakan oleh kanak-kanak. Orang dewasa boleh ke guna taman permainan? Tak boleh. Ini hanya dikhususkan untuk kanak-kanak. Okey. Okey, kita teruskan kepada adab menggunakan harta benda awam. Tadi kita dah tengok contoh-contoh harta benda awam. Tapi dalam buku banyak lagi contoh-contoh harta benda awam yang kamu dapat lihat. Ustazah ambil 3 contoh je tadi. Okey, untuk tunjukkan kepada kamu. Sekarang kita teruskan kepada adab menggunakan harta benda awam. Okey, yang pertama, mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, sekiranya kita hendak menggunakan harta benda awam, kita mestilah mengikut peraturan yang disediakan. Okey, apa contoh peraturan itu? Okey, contohnya di tandas awam. Ada peraturan tak? Mestilah ada. Okey, contoh kamu masuk ke tandas awam. Okey, selepas kamu membuang hajat kamu ataupun membuang air besar ataupun air kecil, kamu mesti apa? Okey, kalau kamu perasan ada setengah tempat yang di pintu tandas tu dia ada menampal
etika tandas. Etika tu ialah peraturan. Okey, peraturan yang perlu kamu patuhi. Selepas kamu membuang air besar ataupun air kecil, kamu perlu buat apa? Mestilah kena flush. Okey, jangan tinggal macam tu sahaja. Pastikan kamu flush supaya tiada meninggalkan apa-apa sisa di dalam mangkuk tandas tu. Okey, yang kedua, bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Okey, kamu perlu bertimbang rasa sebab harta benda awam ini adalah milik kita bersama, jadi kamu kena bertimbang rasa. Contoh di taman permainan, semua kanak-kanak boleh menggunakan taman permainan yang disediakan, tetapi sudah bagi contoh dalam situasi contohnya kamu nak main papan gelongso, nak main gelongso, tiba-tiba ada seorang kanak-kanak yang berumur muda daripada kamu. Kamu berumur 8 tahun kan? Okey, ada kanak-kanak yang berumur 5 tahun ingin juga bermain di papan gelongso tersebut. Jadi kamu sebagai kanak-kanak yang lebih tua, kamu perlu bertimbang rasa dengan kanak-kanak yang lebih muda dan memberi laluan kepada dia dulu untuk bermain gelongso itu, dan seterusnya barulah kamu akan main gelongso itu. Itulah maksudnya bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Okey. Yang ketiga, menggunakan dengan cermat dan berhati-hati. Okey, semua harta benda awam kamu hendaklah guna dengan cermat dan berhati-hati. Tidak boleh rosakkan dia. Okey, yang keempat, tidak menconteng atau merosakkan. Okey, kamu sebagai pengguna yang baik tidak boleh menconteng ataupun merosakkan segala jenis harta benda awam. Okey, kalau kamu pergi ke tandas lah, biasanya tandas, ada tak kamu nampak dinding-dinding tandas diconteng dengan gambar-gambar, dilukis gambar-gambar ataupun ditulis dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Itu adalah kita panggil dia vandalism, iaitu merosakkan harta benda awam. Jadi ianya adalah perkara yang tidak baik. Okey. Yang kelima, menjaga kebersihan persekitaran. Okey, kita mestilah sama-sama menjaga kebersihan persekitaran kita. Apabila ke taman rekreasi, kita duduk di bangku-bangku yang disediakan di tempat rekreasi tersebut. Jadi, lepas kita dah makan, kita tidak boleh tinggalkan apa? Tinggalkan plastik ataupun sisa-sisa makanan yang kita makan tu lah. Kita kena pastikan sekeliling tempat tu bersih sebelum kita beredar. Okey. Yang keenam, menjaga keselamatan harta benda awam. Okey, semua orang perlu menjaga keselamatan harta benda awam. Kalau kamu ada nampak sesiapa sahaja yang sengaja merosakkan, sengaja menyepak ataupun buat apa yang tidak elok kepada harta benda awam di sekeliling kamu, kamu perlu apa? Tengok ni nombor 7, melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, ataupun melaporkan kepada pihak polis ke, sebab dia vandalism, dia merosakkan harta benda awam. Okey, kalau nampak kerosakan pun kamu perlu laporkan supaya harta benda awam tersebut dibaiki dengan segera. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada fadilat beradab menggunakan harta benda awam. Apa faedah yang kita dapat apabila kita beradab apabila menggunakan harta benda awam? Okey, yang pertama, kita tidak mencemarkan pemandangan di sekeliling. Kita dah buang sampah, kita dah jaga, kita makan dengan sopan supaya tidak tumpah di atas bangku yang disediakan. Jadi kita tidak mencemarkan pemandangan. Okey, yang kedua, memudahkan orang yang memerlukan. Okey, contohnya dalam apa? Dalam train, di KLIA Transit ataupun di mana-mana stesen kereta api. Okey, bila kamu dah masuk, kamu menggunakan train, kamu dah masuk, kamu dapat tempat duduk, dan apabila train tu berhenti, orang keluar masuk, tiba-tiba ada seorang makcik tua yang bertongkat, dia tiada tempat duduk sebab dah penuh. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena bertimbang rasa dan memudahkan dia, bagi dia tempat duduk yang kamu duduk tu, sebab dia dah tua, dia bertongkat, jadi dia tak larat untuk berdiri dengan lama. Kamu sebagai orang muda, kamu perlu
bagi tempat duduk kamu dan kamu boleh berdiri. Okey, nombor 3, tidak berlaku pembaziran. Apabila menggunakan tandas awam, kamu hendaklah tutup paip air itu betul-betul supaya tidak berlakunya pembaziran air. Sekiranya berlaku pembaziran, kita juga yang susah apabila berlakunya ketiadaan air ataupun berlakunya krisis air. Okey, nombor 4, dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Apabila kita betul-betul sama-sama menjaga harta benda awam tersebut, kita boleh gunakannya dalam masa yang lama ataupun pada jangka tempoh masa yang panjang. Okey, nombor 5, sebagai tanda syukur atau terima kasih di atas adanya harta benda awam. Okey, apabila kita beradab dalam menggunakan harta benda awam, itu tandanya kita bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang membina harta benda awam tersebut. Okey. Okey, yang seterusnya, akibat tidak memelihara harta benda awam. Tadi kalau kita beradab, kita dapat faedah ataupun dapat fadilat. Sekarang sekiranya kita tidak beradab, apa akibat yang kita akan dapat? Okey, yang pertama, menyusahkan orang yang memerlukannya. Contoh, kamu dah guna tandas awam. Kamu dah selesai buang air kecil ataupun buang air besar, kamu tidak flush, tinggal je macam tu, kamu keluar je terus tanpa flush tandas tu. Tiba-tiba ada orang yang emergency lah kita kata, dia dah tak tahan sangat dah nak buang air besar atau buang air kecil, nak gunakan tandas tu, tiba-tiba buka pintu tandas tu tersumbat ataupun tandas tu busuk. Kalau kamu pun, kamu nak guna tandas yang busuk, yang ada sisa-sisa tu, tak nak kan? Jadi kena sama-sama menjaga kebersihan. Okey, nombor 2, tidak dapat digunakan dengan sempurna. Okey, apabila kita merosakkan sesuatu harta benda awam, semua orang ataupun orang lain tidak dapat menggunakan harta awam tersebut dengan sempurna. Contoh, kita pergi ke taman mainan, tiba-tiba buai, ada satu buai yang tiada tali ataupun kamu dah tak boleh naik dah buai tu sebab bahaya. Okey, jadi sikit je lah kamu boleh main. Okey, nombor 3, melahirkan masyarakat tidak berdisiplin. Apabila kamu tidak beradab, secara automatik kita panggil kamu ialah orang yang tidak berdisiplin dengan diri sendiri. Sebab orang yang berdisiplin ni, dia akan membuat perkara yang baik-baik je. Tak ada membuat rosak ataupun conteng sebagainya. Okey, nombor 4, mencemarkan pemandangan. Seperti tadi, kalau tak jaga kebersihan, mesti akan mencemarkan pemandangan. Orang yang dah nak pergi taman rekreasi tu pun dah tak boleh duduk atas bangku tersebut sebab kotor. Okey, nombor 5, melahirkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat. Okey, apabila kita tengok benda awam tu, harta benda awam tu rosak, sini sana rosak, telefon rosak, pondok bas, menunggu bas pun banyak conteng-conteng, apa yang kamu rasa dalam diri kamu? Kamu rasa geram sangat dengan orang yang buat benda-benda tu kan, yang tak sepatutnya tu. Itulah timbulnya rasa benci ataupun kamu rasa macam, kalau lah aku jumpa orang tu, siap dia tu, timbulnya rasa permusuhan dalam diri. Jadi itu tidak elok, okey, untuk kita hidup bermasyarakat ni. Jadi kita perlu sama-sama menjaga perangai kita, akhlak kita supaya tidak merosakkan harta benda awam. Okey, nombor 6, berlakunya pembaziran. Seperti contoh yang terdekat air tadi. Bila berlakunya pembaziran, ada berlaku krisis air. Sebab kita dah bazirkan air, tiba-tiba air tiada. Jadi semua orang mengalami krisis air tu dan menyusahkan kita juga. Okey, itu sahaja untuk untuk tajuk adab memelihara harta benda awam. Jadi Ustazah nak kamu buka buku tulis kamu. Okey, sekarang ni Ustazah akan share skrin ni. Ustazah nak kamu salin latihan ini di dalam buku tulis kamu. Okey, salin dan letakkan jawapan bagi setiap soalan ini. Okey, semua jawapan kepada soalan ini ada terdapat dalam buku teks yang dah kita belajar tadi. Okey? Okey.
Okey, salin dan letakkan jawapan yang betul. Okey, soalan yang pertama, nyatakan 3 contoh harta benda awam. Bagi apa nama harta benda awam yang kita dah belajar tadi? Ada banyak tapi Ustazah nak kamu letak 3 sahaja. Okey? Dan soalan kedua ialah senaraikan adab terhadap harta benda awam. Okey, kita ada belajar 7 adab terhadap harta benda awam. Adab menggunakan harta benda awam. Jadi kamu senaraikan ketujuh-tujuh adab tersebut di sini. Okey. Jadi sebelum Ustazah mengakhiri kelas kita pada hari ini, okey Ustazah ulang balik tajuk kita pada hari ini ialah adab memelihara harta benda awam. Kamu sebagai orang awam perlulah menjaga, tidak boleh merosakkan harta benda awam. Kita hendaklah sama-sama menjaga harta benda awam kita supaya semua orang supaya semua orang dapat menggunakan harta benda awam tersebut dengan sempurna dan dengan baik. Okey, tiada berlaku kerosakan, tiada berlaku conteng-conteng. Okey. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, Ustazah harap kamu dapat siapkan latihan yang Ustazah bagi tu. Okey. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih, syukran jazilan. Terima kasih kerana menghadiri kelas kita pada hari ini. Okey, berjumpa lagi kita di lain kelas. Okey, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.